الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأهلا وسهلا أرحب بكم أيها عشاق الدعوة إلى الله تعالى ومحبي الحوار في الدعوة إلى الله تعالى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أرحب بكم أيها أعزائي الطلاب بترحيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد في هذا الأسبوع المبارك. فإن شاء الله هذا الأسبوع سنأخذ ما أدري الحوار مشابه في القرآن الكريم. هذا أخذتم في المحاضرة الماضية. ممكن نأخذ بالسريع أن هذا الموضوع يعني الأول الحوار والمفاهيم المشابهة له في القرآن الكريم. الحوار أن الحوار لا يكتمل معناه في الأذهان. Makna komunikasi ini tidak sempurna maknanya dalam pemikiran kita. ولا تتفتح صورته حتى تقف على مفاهيم متشابهة معه كالجدل والتحاج والmunadharah والمراء. Dan tidak nampak gambarannya hinggalah kita meneliti ataupun menekuni makna-makna yang hampir sama, seperti dengan makna yang hampir sama dengan al-hiwar, komunikasi ini. Contohnya apa? Seperti jadal, tahaj, munadharah dan juga mira'. تلك التي تتحدى معه في أشياء وتختلف معه في أشياء أخر. Dan dia memberi makna yang pelbagai. ولا توجد صورة أمثل من استعراض هذه الألفاظ في القرآن الكريم حتى يتبين لنا معنى كل لفظ بجلاء ووضوح. Jadi kita tidak akan dapat gambaran yang sebenar berkenaan dengan lafaz-lafaz ini kecuali dalam Quranul Karim hinggalah kena jelaskan betul-betul, baru kita akan faham apakah yang dimaksudkan dengan jadal, tahaj, munadharah dan juga mira'. Okey, yang pertama sekali al-hiwar. ورد لفظ الحوار في القرآن الكريم في 3 مواضع كلها بالمعنى المحمود. Di mana lafaz al-hiwar, komunikasi ini, datang dalam Al-Quranul Karim pada 3 tempat sahaja. Dan kesemua tiga-tiga ayat dalam Al-Quranul Karim ini membawa makna yang baik, makna yang terpuji. Yang pertama ada dalam surah Kahfi, ayat 34, faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Wa huwa yuhawiruhu, berdialog ataupun berbincang ataupun berkomunikasi dengan rakannya. Yang keduanya dalam surah Al-Kahfi juga ayat 37, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfah thumma sawwaka rajula. Okey, ayat yang ketiga adalah dalam surah Al-Mujadalah. Okey. Itu adalah dalam surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah, bila semua sebut surah ini. Qad sami a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Dak, sebenarnya Allah Taala telah mendengar jidal yang berlaku di antara kamu dak. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah Taala mendengar dialog ataupun komunikasi yang berlaku di antara kamu berdua. Jadi makna di sini tidak memberi makna yang keji, maksud hiwar ini. Jadi hiwar boleh dikatakan bahawa ia memberi makna yang terpuji dalam
dalam Al-Quranul Karim. Maknanya komunikasi ni kalau yang betul, berdialog dengan cara yang betul, maka ia memberi makna yang baik, yang bagus. Okey. Yang kedua, macam kita tahu dah, maksud dialog, jidal, komunikasi ni mesti ada dua hala. Tidak dapat tidak. Mesti ada yang bercakap, yang mendengar, yang mendengar, yang bercakap, yang bercakap, yang mendengar. Tak, mesti ada dua hala ni. Yang kedua, yang hampir sama juga dengan hiwar, yang kedua ni adalah jidal. Jadi boleh kita tengok jidal ni dalam Al-Quranul Karim ni ada datang macam mana? Dia okey ke tidak? Tak. Dalam Quranul Karim, jidal ni memberi makna yang terpuji ke ataupun yang terkeji? Ada yang buruk. Warada lafzul jidal fil Quran biistiqaqat mukhtalifah. Tak, telah datang lafaz al-jidal ini dalam Quranul Karim dalam kata terbitan yang pelbagai. Dalam sirah yang pelbagai. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar, ada istifham. Tak, warada masdaran bisiyaghin mukhtalifah misal, dan juga datang dalam keadaan kata terbitan dengan bentuk yang pelbagai. Contohnya jadalan, jidalan, walam yarid bisirah mujadalah mufa'alah. Dan tidak datang dengan lafaz, dengan sirah, dengan apa, dengan terkib, dengan binaan sirah mujadalah ataupun mufa'alah. وغالب استعمالات القرآن الكريم لهذا اللفظ لم يأتي في سياق الذم. Majority, kebanyakan. Maknanya kebanyakan, bila sebut kebanyakan, ada sedikit. Maknanya sebahagian besar. Sebahagian kecilnya datang dengan lafaz yang terpuji. Tapi sebahagian besar lafaz jidal ini membawa makna yang keji. Dan yang datang dengan makna yang terpuji itu hendaklah diiringi, ada syarat dia, barulah jadi terpuji. Tak, kalau tidak, kalau datang dengan lafaznya yang sebiji, yang apa, yang kata seketul ataupun sepatah, tanpa ada sifat ataupun man'ud dan sebagainya, maka ia memberi makna yang terkeji. Contohnya apa dia? Al-jidal bermakna mazmum. Tak, kita nak bincang dalam Al-Quran Al-Karim ini jidal yang memberi makna yang terkutuk, terkeji. Contohnya wajadalu bil batil. Tak. Wala tujadil 'anil ladzina yahtanuna anfusahum haula'i jadaltum 'anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha 'anhum yawmal qiyamah wa in jadaluka faqulillah Allahu a'lamu bima ta'malun. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum. Semua sekali ini memberi makna jidal yang tidak baik, antum boleh semua rujuk. Okey. Ada juga tadi sebahagian besar. Ada. Faqad ikhtalafa al-ulama fi al-murad bil jidal fi hadhihi al-ayah lakinnahum muttafaqun ala annahu ata fi siyaq adh-dhanbi fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Jidal walaupun dalam haji ni tak berdosa, tak akan mengurangkan pahala haji kita. Jangan berjidal sama dalam haji ke ataupun di luar haji. Ada juga sebahagian kecil yang mengatakan, sebahagian maknanya minoriti lah, boleh katakan bahawa jidal ini dalam Quran Al-Karim membawa makna yang terpuji. Mana contohnya? Contohnya ialah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Tak, kisah Nabi Ibrahim didatangi oleh malaikat. Tak, fi qaumi inna Ibrahim la halimun awwahum munim wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu berjidal dengan sebaik-baiknya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Okey. Faqad warada bimakna al-muhawarah. Tak, makna kadang-kadang sungguhnya jidal ini memberi makna muhawarah, dialog. Fa atlaqal jidal wal hiwar ala syai'in wahid wa huwa muraja'atul kalam baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hiwar ala syai'in wahid, dalam dialog ataupun berkomunikasi dalam satu topik. Ada muraja'atul kalam, saling menjawab di antara saya kata gini, awak kata gini tak. Contohnya apa? Muraja'atul kalam baina di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khawlah binti Tha'labah radhiyallahu anha.
Okey. Ni kisah ni adalah qad sami Allah. Maksud sini ialah qad sami Allah qaulal lati tujadiluka. Tujal ni ialah muraja'atul kalam. Dak di antara Nabi SAW dengan Khawlah binti Tha'labah. Ni dalam ayat mujadalah ni. والجدال في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن جاء قيدا على الجدال المحمود. Ni ada kaid dia, ada syarat dia. Tak nak jidal tu nak jadi bagus, nak jadi terpuji macam mana, ada syarat dia. Mana syarat dia? Syarat dia ialah ahsanu, ada perkataan ni. Litamyizihi 'anil jidalil madhmum min nahiyah libayan annahu laysa jidalun taqbih حتى يطمئن المدعو إلى الداعي ويشعر أن هدفه ليس الغلبة في الجدال ولكن هدفه الوصول إلى الحق. Tak. Di mana Allah Ta'ala nak ajar kita kena berdebat juga. Berdebat juga dengan musuh, dengan orang yang tidak sependapat dengan kita. Tetapi bukan nak kemenangan. Malah tujuannya adalah al-wusul ilal haq, untuk menjelaskan kebenaran. Sekiranya kebenaran di pihak musuh, maka kita kena terima kebenaran tersebut. Sekiranya kebenaran di pihak kita, maka yakinkanlah pihak musuh itu bahawa kebenaran di pihak kita. Dah. Al-jidal fi sunnah an-nabawiyah. Di mana jidal ni juga ada dibawakan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. بوب أئمة الحديث في كتبهم ما يؤكد على كراهة الجدال. Dah, imam-imam besar dalam ilmu hadis ini telah buat bab yang khusus dalam kitab-kitab mereka yang menguatkan bahawasanya jidal ni makruh. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Li'annahu fil asal al-shiddah fil khusumah. Kerana dia sifat bagi jidal ini adalah syiddah, kerah dalam fil khusumah, dalam nak balah, nak tegakkan benda yang tak betul kadang-kadang. ومن ذلك ما جاء في سنن أبي داود في كتاب السنة قال sebagaimana yang diriwayatkan ataupun dibuatkan satu bab oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunan beliau qala babun nahyi 'anil jidal fil Quran, di mana larangan daripada kita memperdebatkan berkenaan dengan isi-isi Al-Quran Al-Karim. ثم روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر. Siapa yang bertelagah, siapa yang mempersoalkan berkenaan dengan isi-isi kebenaran ayat suci Al-Quran Al-Karim, maka dia ni telah jadi kufur, telah jadi kafir. عن عائشة رضي الله عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات. Ini surah Ustaz, surah apa ni? Surah Al-Imran. Awal surah Al-Imran. Ila qawlihi ta'ala wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Lalu apabila antum semua boleh rujuk dalam Quranul Karim terjemahan ayat ni, ni tugasan bagi antum Ustaz nak antum semua tulis terjemahan ayat ni. Tak silap Ustaz, surah awal surah Ali Imran. Dah. Nak ayat ni sampai wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Antum boleh masuk dalam Quran apa? Quran online, copy makna ayat ni. Makna ayat ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, idza ra'aitumul ladzina yujadiluna fihi fahumul ladzina anahumullah fahdharuhum. Wahai Aisyah, sekiranya kamu jumpa dengan orang yang berjidal, mempersoalkan berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Taala dalam ayat ini, fahumul ladzi anahumullah, dan orang yang Allah Taala maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka. Sesungguhnya mereka ini bukan daripada kalangan yang baik. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma dhalla qaumun ba'da huda illa utul jadal. Sesungguhnya tidak sesat suatu kaum selepas daripada mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali lepas tu mereka ni sibuk je duk balah. Balhum qaumun khasimun. Malah mereka ni orang yang kuat sekali bertelagah.
Okey, banyak lagi ni hadis yang menceritakan berkenaan dengan keji yang berjidal. Faljidal lam nu'mar bihi wa lam yumdah fil Quran aw sunnah ala itlaqih. Jidal tidak disuruh, tidak dituntut dan malah tidak dipuji pun dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah secara total. Innamal mahmud, dan sekiranya ia terpuji, jidal yang terpuji mestilah ada syaratnya, diiringi dengan perkataan yang baik, husna, kama fi qawlihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Hendaklah kamu itu berjidal dengan mereka dengan sebaik-baik jidal. Wala tujadilu ahlal kitab illati billati hiya ahsan. Wa annal asal fil jidal annahu madhmum ma lam yuqayyid. Sesungguhnya secara asalnya, basicnya ialah, asasnya, jidal itu adalah terkeji sekiranya tidak ada kait. Kait tidak ada syarat. Mana syarat ni? Ahsan, ahsan. Inilah yang menjadikan bahawa hiwar itu bagus. Okey. Al-farqu bainal jidal wal hiwar. Beza di antara jidal dan juga hiwar. Al-hiwar wal jidal yaltaqiyan fi annahuma hadithun aw munaqashatun bainat tarafain. Hiwar, komunikasi dah. Dialog dengan jidal ini, bertelagah ni, dia bertemu pada satu titik, iaitu apa dia? Hadis, percakapan, munaqashah, perbincangan, baina tarafaini, di antara dua pihak. Walakinnahuma yaftariqan ba'da dhalik. Tapi lepas daripada hak ni syarat kedua, dia berbeza teguh di antara hiwar dan juga jidal. Hiwar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jidal dikeji oleh Allah taala. Fal jidalu fil aghlabi huwa ladadu fil khusumah. Di mana jidal ni nebeng, kebiasaannya nebeng. Apa maksud nebeng? Orang Terengganu tu tolong jelaskan apa maksud nebeng pada orang Johor, orang Kedah dan sebagainya. Dah, kerah sangat dalam pergaduhan mulut. Wa ma yattasil bidzalik min al-inad wa tamassuk bil ra'yi wa ta'assub. Dah, di mana kerah kepala, ta'assub dengan satu perkataan seolah-olah dia seorang yang betul, sedangkan kebenaran itu daripada pelbagai pihak. Bikhilafil hiwar, berbeza dengan hiwar. Dak, jidal tu duk mempertahankan sampai ta'assub pada guru, kepada perkataan, pendapat yang tertentu. Bikhilafil hiwar, berbeza dengan hiwar, fahuwa muraja'atul kalam baina khilalil hadith baina tarafaini, di mana sentiasa muraja'ah, meneliti dan memahami hujah daripada kedua-dua pihak. Yantaqilu min al-awwali ila al-thani thumma ya'udu ila al-awwali hakadha. Dak, di mana A dan B, A memahamkan B, B memahamkan A. Dak, saling-saling berkomunikasi di antara satu sama lain tanpa ada perasaan ta'assub, kerah pala, inat, kerah dan sebagainya. Duna an yakuna baina hadaini at-tarafaini wa ma yadullu bid-darurah ala wujudil khusumah, fal hiwar wal jidal bainahuma umum wa khusus. Hiwar dan jidal ni, di antara dua ni ada umum dan juga ada khusus. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, perbezaan di antara keduanya, haitsu dzakara jidal fi mawadhi' ghairi mahmudah, di mana ada juga bahawa disebutkan jidal itu di tempat yang terpuji. Mana dia? Wala tujadilu ahlal kitab billati ahsani. Okey. Bikhilaf, berbeza dengan muhawarah, hiwar, komunikasi, waradat fil Quran mahmudah fi kullil mawadhi'. Dak, di mana hiwar ini datang dalam Al-Quranul Karim, dalam siyaq, dalam ayat yang memuji kesemuanya, dalam keadaan setiap perkataan itu membawa makna yang terpuji. At-tahaj, yang ketiga pula, maksud at-tahaj. At-tahaj ni berdebat, jangan juga dak mencari dalil, dak hujah, berhujah. Okey. Warada fil hadha al-lafz fil Quran biistiqaqatin kathiratin fi 12 ayatan. Di mana telah datang lafaz at-tahaj ni. Dak, at-tahaj dalam Quranul Karim biistiqaqat kathirah. Okey. At-tahaj ni dalam lafaz yang pelbagai, lebih kurang ada 12 ayat dalam Al-Quranul Karim yang menceritakan berkenaan dengan tahaj. Dah,
Yang pertama sekali dalam surah Al-Baqarah, liyuhajjukum. Qul atuhajjunana. Surah Al-Baqarah juga. Al-Hajj, Hajja Ibrahim fi Rabbih. Dah, surah Al-Baqarah yang boleh rujuk 12 ayat ini. Yaqul فهذا التعليم من الله عز وجل لنا عن طريق السؤال والجواب والمجادلة في الدين، لأن الفرق بين الحق والباطل لا يظهر إلا بظهور حجة الحق ودحض الحجة الباطل. Dah, ini adalah Allah Ta'ala bawakan perdebatan, perhujahan dalam Al-Quran Al-Karim untuk Allah Ta'ala ajarkan kepada kita bagaimana kita nak berhujah, bersoal jawab dalam agama. Kerana apa? Perbezaan di antara hak batil tidak akan muncul kecuali kena bawakan, kena menangkan hujah yang hak itu dan menghancurkan hujah yang batil. Wajadala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal kitab. Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhujah dengan ahli kitab. Wabadilhumul hujjah bil hujjah, di mana mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab persoalan hujah mereka, hujah orang ahli kitab ini dengan hujah daripada Al-Quranul Karim yang lebih hebat lagi. Wa tahajja Adam, dan juga Nabi Adam juga berhujah, Musa juga berhujah. Faghalabahu Adam bil hujjah, dan Nabi Adam ini menang dengan hujjah. وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة. Begitu juga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hajat, berhujah ini merupakan satu bentuk komunikasi juga. Dah. Sahabat ridwanullahi alaihim juga berkomunikasi dengan cara bagaimana berhujah bila Yaumus Saqifah, di mana setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi orang Islam di Madinah ketika itu bergaduh. Siapa dia nak dilantik sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hampir-hampirlah kaum Ansar telah mencalonkan calon daripada mereka, hinggalah datang Abu Bakr As-Siddiq dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di Bani Saqifah. Lalu mereka pun tanadharu wa tujadilu, mereka berhujjah, tahajju, hinggalah dilantik, dibai'ahkan Abu Bakr As-Siddiq pada hari tersebut. Dalil ala anna tahajjaj bil ilmi mubahun sya'un liman tadabbara. Dan ayat ini, falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm, dak menjadi dalil, menjadi hujah bahawa berhujah ini dengan ilmu harus harus dituntut, sangat dituntut. Kalaulah kita berhujah dengan ilmu, bukannya dengan nafsu. Wala tasihul munadhara hatta yakunu mutanadhiran taraqaribain fi ad-din wal 'aqli wal insaf, wa illa fahuwa mira'un aw mukabara. Wasti'mal lafzul tahaj jaa qariban min isti'mal jidal. Kadang-kadang penggunaan tahajjud berhujah ini datang dia hampir-hampir penggunaan dia dengan jidal. Faqad ghalaba isti'maluhu fil ayatil karimah bil ma'na madhmum. Ada qawluhu ta'ala, ha antum haula'i hajajtum fi ma laysa lakum bihi ilm falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di mana hujah ini juga membawa makna yang keji juga, kecuali ayat Ali Imran ayat 66 ni. Wal muhajjah bermakna jidal mahmud, tapi hujah ini ada juga yang memberi makna yang mahmud, yang terpuji. Qubailil masyakilah allati yasta'miluha al-Quran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Fa makar ada juga digunakan, Allah tak mereka merancang, wallahu khairul makirin, mereka merancang, orang jahat ni, orang kafir ni merancang benda-benda yang jahat, Allah Ta'ala merancang benda-benda yang baik. Okey, yang keempat, al-mira'. Al-mira' fil Quran biistiqaqat kathirah fi 18 ayatan, di mana datang dengan sirah ataupun datang dengan perkataan terbitannya dengan sangat banyak.
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim sebanyak 18 ayat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ni maksud mira ni. Mumtarin mira. Mumtarin tamtarun mira. Mumtarin mira. Dah. Mumtarin miryah mira. Mira maksud yang sama. Miryah mira. Ni ada 18 ayat semuanya. Wahya taraddudun. Dia diulang-ulang di antara juhud wasyak wal jadali mazmum. Mira' ni diulang-ulang pada juhud, tak menyanggah, syak, tidak pasti, jidal, bagaduh dengan lakinnahu lam ya'ti bimakna jidal wa lakinnahu lam ya'ti bimakna jadalil mahmud wa innama waradat qariban min dhalik fi qaul ada. Tak ada dalam Quranul Karim, tak ada pun mirak ini memberi makna yang terpuji, kecuali dia ada sikit je nampak macam terpuji lah sikit, maknanya tak teruk sangat, tak terkeji sangat. Pada bila ayat yang 20, wala tumari fihim illa miraan zahira, ja'at ala tariqatil musyakilah fadlan anil qaid, jauh sekali daripada qaid, ja'a musahiban li kalimah zahira mimma yu'akkid al makna. Okey, walidha, oleh sebab itu zahabal mufassirun, para mufassir ini mengatakan bahawa lam yubah lahu, tidak harus baginya sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi ayat ayumari, dah untuk berbalah, dah, walakinna qawluhu ta'ala illa mira'an isti'arah, ni sebagai ilmu isti'arah dan ilmu balaghah, dah, min haitsu yumarihi ahlul kitab summiyat muraja'atuhu lahum mira' thumma quyida bi annahu zahirun fafaraqal mira' al-madhmum. Okey. Ni menunjukkan bahawa ada hadis Nabi SAW bahawa mirak ini adalah terkeji. Kalau kita tinggalkan dapat pahala dari sisi Allah Ta'ala. Ana za'im baitun fi rabdil jannah. Sesungguhnya aku ni Tok Ngulu, aku ini ketua rumah bagi seluruh ahli jannah. Liman tarakal mirak. Aku ini akan jadi ketua bagi ahli-ahli syurga. Bagi siapa? Siapa yang meninggalkan mirak, tak tinggalkan balah, bergaduh dengan orang. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia di pihak yang benar, dia kata tak guna balah dengan si A ni. Maka dia pun cakap okeylah kamu betul, dia pun tinggalkan. Dapat masuk syurga. Wa bi baitin, dan juga aku ketua, Rasulullah kata aku ini adalah ketua dari ahli syurga, rumah bagi wasatul jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, bagi siapa yang meninggalkan cakap nipu, tak cakap nipu, wa in kana mazihan, walaupun dia nak wak lalak je nipu, dah, tak masuk syurga juga, maknanya berdosa juga. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Rabdil jannah ni syurga paling bawah, wasatil jannah syurga kedua, dan syurga yang paling tinggi liman hasuna khuluquh, dan bagi siapa yang berbuat baik, akhlak yang terpuji. Yang terakhir, khamisan khisam, gocok, bala. ورد الخصام في القرآن باشتقاقات كثيرة في 16 آية. Ada pada 16 ayat, ada 16 ayat dalam Quran Al-Karim, kita boleh baca ni. Dan yang terakhirnya adalah Al-Lajaj. Al-Lajaj bantah, maksudnya bantah, juga dikeji dalam Al-Quran Al-Karim. Itu sahaja kelas kita, video kita pada pagi tengah hari ni. InsyaAllah kita akan bincang pula suwarul hiwar fil Quran Karim, kelas dalam pukul 5 pada petang ni, bimasyiatillahi ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setelah mentelaah video dan juga teks Arab ini, hendaklah antum buat nota, respon dalam forum. Setelah respon dalam forum, kopi letakkan dalam Padlet. Ustaz nak tengok, nak baca pukul lepas pukul 4 nanti insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.